الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا فمن بخير. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula selepas kita selesai salat subuh berjamaah. Sama-sama kita berada di rumah Allah, ambil sedikit masa sebagai sedekah rohani kita, dan kita sama-sama niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, supaya sepanjang keberadaan kita ini mendapat pahala kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lepas kita telah sebut tentang ayat wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan juga kepada Rasul dan juga pemimpin di kalangan kamu. Jika sekiranya berlaku sesuatu perselisihan, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul jika sekiranya kamu beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Dan itulah sebaik-baik bagi kamu dan juga takwil yang dan sebaik-baik takwil yang kamu nak kembali kepada Allah dan juga Rasul. Baru ni kita sebut dah tentang asbab nuzul dia ialah apabila Nabi SAW mengutuskan sahabat untuk mengetuai satu pasukan, dan apabila berlaku perselisihan di kalangan mereka, lalu utusan yang diutus oleh Nabi SAW ini berkata, aku hampir-hampir nak menyuruh kamu untuk mengumpulkan kayu api dan membakarnya, dan aku nak memerintahkan kamu untuk masuk ke dalamnya. Lalu semua tidak bersetuju dan tidak mahu, lari, dan juga ada seorang di kalangan pemuda di kalangan mereka berkata, turutlah, kerana itu ialah perintah daripada utusan yang diutus oleh Nabi SAW. Lalu mereka kicupuk dengan Nabi SAW dan berkata, cerita tentang perkara tersebut. Lalu Nabi SAW sebut, jika sekiranya kamu masuk dalam api itu, nescaya kamu tak akan keluar dah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada perkara-perkara yang ma'ruf. Lalu Nabi bacakan ayat ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu dan juga pemimpin, kerana yang akan memimpin manusia ini ialah di kalangan manusia juga.
Allah dan Rasul ini sebagai panduan, rujukan utama. Bila tidak ada Nabi, maka pemimpin-pemimpinlah yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilantik ini, maka harus ditaati. Selagi mana tidak dia menyuruh kepada perkara-perkara yang mungkar dan fahsyat, maka harus ditaat. Nabi SAW menyebutkan bahawasanya jika sekiranya diperintahkan kepada kamu untuk, jika sekiranya dilantik seorang pemimpin itu seorang hamba Absy, walau ya'ammar alaikum Abasyiyun, jika sekiranya kamu dilantik di kalangan kamu ini ialah seorang pemimpin daripada Habsyi. Habsyi ni bagi orang Arab, bagi orang Arab ni Habsyi ni kelas hamba, kelas hamba je. Kalau dia sekali pun dilantik menjadi pemimpin, maka harus taat pada dia. Banyak tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang ketaatan kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah, maka hendaklah kamu sam'u dan ta'ah, patuh dan dengar dalam perkara-perkara yang diperintahkan, sama ada kamu suka atau tidak suka. Suka kamu tidak suka, apabila diperintahkan, apabila dia menjadi pemimpin, maka kena taat. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Nabi, hadis Nabi SAW. Selagi mana ia tidak menyuruh kamu melakukan perkara-perkara yang maksiat, maka harus letakkan ketaatan tersebut. Kerana ia termasuk daripada sebahagian daripada iman juga. Taat kepada pemimpin ini ialah sebahagian daripada iman juga, iaitu pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi bagi orang yang beriman untuk tidak mengambil pemimpin di kalangan mereka ini ialah orang yang tidak beriman pada Allah. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Janganlah wahai orang beriman, jangan ambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, yang memimpin kamu. Kalau ketua tak boleh ambil jadi ketua. Kalau dalam konteks negara kita ni, yang pergi bahagian-bahagian yang penting tak boleh ambil orang bukan Islam. Kerana dalam sistem negara kita ni, sistem yang dipanggil sebagai apa ni, bentuk dia ialah bentuk pilihan raya, kena pilih. Kalaulah ia dilantik dalam bentuk syura, maka tidak ada bangkangan lagi, tak boleh bangkit kerana dilantik dalam bentuk syura. Tapi oleh kerana kita masih mengamalkan demokrasi, demokrasi ni kalau rakyat tu kena hak lagu tu, maka bila dia pilih, maka dia layak jadi pemimpin. Tetapi bagi orang Islam, apabila dia melihat cara ini, maka dia wajib untuk memilih hak pemimpin yang betul. Kena pilih hak betul. Bukan kata pilih ni betul dari segi mana Al-Quran dan juga hadis Nabi, betul dari segi kedudukan dalam agamanya betul. Jangan pula betul ini hanya kata kita dengar daripada cakap-cakap orang. Betul dia ni, betul dia ni, tak betul, bukti dan dalilnya tak ada. Ayat betul tidak betul. Ayat yang seterusnya pada hari ini ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum, coba
Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut faqad umiru an yakfuru bih. Dan tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad, satu golongan yang mengaku mereka ni beriman, iaitu golongan munafik, yang mereka mendakwa mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu, iaitu Al-Quran, dan juga kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Taurat, Injil, dia beriman. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, akan tetapi mereka lebih cenderung berkehendakkan ke atas sesuatu perkara hukum itu, mereka nak ambil hukum yang taghut. Faqad umiru an yakfuru bih, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah pun memerintahkan kepada orang yang beriman untuk kufur kepada yang taghut. Dan syaitan berkehendakkan untuk menyesatkan manusia dengan sesesat-sesatnya. Dimaksudkan dengan taghut itu ialah selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, selain daripada hak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil taghut. Diriwayatkan sebab nuzul dia adalah seorang lelaki yang munafik sedang duduk bertelagah dengan seorang Yahudi yang bernama Ka'ab al-Ashraf dalam suatu perkara yang mana mereka masing-masing mempertahankan hak mereka, mengatakan mereka itu benar. Lalu Ka'ab al-Ashraf Yahudi mengajak lelaki Muslim ini yang dikatakan munafik ni untuk jumpa dengan Nabi SAW untuk berhukum dengan hukum yang ditentukan oleh Islam. Kerana Ka'ab al-Ashraf dia tahu, walaupun dia tak terima Nabi, tapi dia tahu kalau Nabi tak akan bersikap tidak betul. Nabi ni akan bersikap adil. Sedangkan orang Muslim tersebut, munafik ni, dia pula tidak mahu untuk berhukum dengan, nak pergi jumpa dengan Nabi, dia tak sih. Dia lebih suka kalau berhukum dengan hukum Yahudi. Namun dia minta Yahudi untuk tentukan hukuman, mengikut hukum hakam Yahudi. Bila mereka bertelagah, akhirnya mereka jumpa dengan Nabi dulu. Tak apa, pergi jumpa dengan Nabi dulu untuk tahu hukuman. Bila Nabi SAW tentukan hukuman tersebut, lalu dia tak puas hati. Dan dia mengajak untuk pergi jumpa dengan kahin. Kahin ni Tok Bomo lah, tukar telik. Sebab dia tak percaya hak Nabi hukumkan, kerana ia telah berpihak kepada Yahudi. Dia nak berhukum dengan hukum minta dengan Yahudi ni, kerana Yahudi ni kalau nak berhukum boleh, dia kemungkinan dia akan terima rasuah. Kalau rasuah dia akan terima, tapi Yahudi tahu kalau Islam ni dia tak akan terima rasuah dalam bab hukum. Akhirnya dia pergi jumpa dengan kahin. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua menyebutkan bahawasanya berlaku pertelagahan di antara Muslim dan juga seorang Yahudi.
Lalu mereka rujuk pada Nabi. Ini teguh rujuk pada Nabi. Dan Nabi SAW meletakkan hukum tadi menyebelahi pihak Yahudi. Lalu ia tidak berpuas hati, ajak Yahudi tersebut pergi jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan dia cerita kepada Sayyidina Umar. Dan Yahudi ni kata, ini seorang Muslim ni dikata kepada Sayyidina Umar, Nabi telah hukum dah dengan hukuman lagu ni, dan ia berpihak kepada aku. Lalu dia tidak puas hati, sebab itulah kami mari jumpa denganmu pula. Dijumpa dengan Sayyidina Umar pula. Lalu Sayyidina Umar kata, kalau begitu mu tunggu sekejap, aku nak masuk dalam. Sayyidina Umar ni, kita tahu dia ni adalah orang yang berhukum dengan tegas. Nah, hukumnya dia tegas selalu. Dan Nabi Sayyidina Umar dia masuk dalam ambil pedang. Dan Sayyidina Umar keluar dengan sebilah pedang, lalu membunuh lelaki Muslim tadi. Bunuh ni penggal kepala ke, tikai ke, itu tidak disebut. Tapi bunuh. Lalu kata Sayyidina Umar, inilah hukuman yang kalau kamu nak suruh aku tentukan. Kerana hak Nabi tertuduh tak percaya lagi, maknanya tolak hak Nabi. Tolak hak Nabi samalah dengan tolak Allah Subhanahu wa taala. Berkata tolak hadis tak bermaksud tolak Al-Quran. Ataupun dia kata tolak hadis bukan tolak Islam. Tolak hadis kamu tolak Islam, sama. Tolak hadis sama dengan tolak Islam. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sayogianya bagi seorang muslim, mukmin dan mukminat, orang lelaki Islam dan perempuan Islam, bila Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, bila Allah dan Rasul telah tentukan sesuatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka dia kata dia ada pilihan lain. Dia akan ambil pilihan lain. Kalau kita kata pilihan alternatif lah. Tak ada kau hak selain pada Quran hadis ni, ambil hak alternatif lah. Maknanya dia telah kufur dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan juga Rasul. Kenapa? Kerana ketentuan daripada Allah dan Rasul ni adalah tetap dah, tak boleh nak ubah, nak takwil, tak boleh. Ini bila putus lagu tu putus. Cuma dalam konteks negara kita ni, nak berhukum dengan ketentuan Allah dan Rasul, sedangkan hak sebelum ni tak boleh nak ubah lagi, tak boleh nak ubah-ubah lagi, kerana memerlukan orang panggil majoriti yang menyokong sepenuhnya. Bila duduk dalam parlimen tu, dia ada hak puak yang tidak Islam, ada yang tak setuju. Nak buat tu kena ambil persetujuan, dia ada proses dia. Sebab itu ada sebahagian pihak yang kata RUU 355 tu mati tak ada kubur dah. Mati tak berkubur, dia kata. Tak jumpa batu nisan. Kalau tak jumpa batu nisan, tak mati lagi. Kerana ia masih dalam proses. Dan Menteri Agama, Timbalan Menteri Agama telah sebut lah, dia adalah dalam proses. Bahkan bukan 355 saja, undang-undang ini akan dibuat lebih baik. Mana bukan lebih baik daripada 355, lebih banyak lagi akan memihak kepada Islam. Cuma makan masa dah. Kena ada teknikal dia, apa semua tu. Bukan kata-kata tidak berjalan langsung. Bukan kata tidak, baru ni kata nak buat sangat, tak buat. Nak buat ni dalam proses. Ini dalam proses. Moga panggil
dia tidak boleh jadi dengan sekelip mata semua benda. Semua benda ni tak boleh jadi dengan sekelip mata je. Hari ni jadi pemimpin, esok boleh buat selalu, esok jalan selalu. Tak, bukan hak sekolah ni, bukan apa ni undang-undang sekolah, bukan kerja-kerja yang kita buat, kita sorang awak kata kerja, tidak. Tak, dia melibatkan negara. Ni melibatkan negara, nak buat ada keperincian dia semua sekali dalam proses penerangan Twitter kau orang semua sekali. Pakai masa. InsyaAllah dia akan berjalan. Ini. Kerana hak musuh hak bahagia tak sen kan. Hak bahagia tak sen ni dia kekeh lagu-lagu mana pun. Dia buat timbul isu tu, buat timbul isu ni untuk mengalih perhatian. Ni. Dan kita harapkan ianya akan berlaku dan ia lebih baik. Dalam perkataan dalam ayat yaz'umun, yang zu'umun ni maksudnya ialah mereka itu bersangatan mendakwa, dakwa dengan dakwaan yang sungguh-sungguh, orang panggil nak kepada benda yang taghut. Yaz'umun annahum, mereka mendakwa mereka ini beriman, tapi sebenarnya mereka ni tak sah pun, tak sah. Kadang-kadang ia jadi satu, kalau dalam negara kita ni kat, dia repok saja je, sebenarnya tak sah pun. Gitu. Tak buat, kata nak buat sangat, nak buatlah, repok, atau panggil repok ni. Padahal kalau dia pun sendiri tak sah, ini bahaya. Sebab itulah kita kena hadapi dengan ketenangan ini. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan hukum tadi, tak boleh dah nak pilih hak lain, tidak ada alternatif dah. Demikian juga orang yang berjanji, orang yang bersumpah dengan nama Allah, dan dia akan letak sumpah tadi mesti dia tunaikan. Apalagi ikatan sumpah tadi ialah ikatan yang berkait dengan akidah, kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sumpah dengan nama Allah ni, jangan tebing, jangan tebing ini, kerana hak bersumpah dengan sebenar-benarnya. Sumpah ni kalau kecek hak boleh-boleh buat macam orang Arab, dia kata wallahi wallahi tu kan, wallahi semacam orang Arab ni wallahi selalu, walau belawak terarak sekalipun wallahi juga. Atau orang Arab pesen dia tu. Tapi kalau bersumpah itu dengan satu majlis yang duduk dalam satu majlis ada perjanjian, tanda tangan dan sebagainya, tiba-tiba langgar sumpah tadi. Kerana para sahabat ni sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat daripada Madinah ni mari dah akad sumpah. Akad sumpah lepas Melayu ni, lepas Arab panggil bai'ah. Mari bai'ah dah dengan Nabi ala sam'u wa ta'ah, untuk taat pada Nabi dan membela Nabi. Bila Nabi sampai ke Madinah, mereka akan pertahankan Nabi. Dalam ayat sebut siapa yang melanggar sumpah tadi, maka dia akan kena atas diri dia sendiri. Allah akan terus balas. Allah akan balas orang yang langgar bai'ah. Orang berbai'ah tidak kata masuk ke bulan ni berbai'ah, lepas tu masuk ke bulan ni berbai'ah pula. Dia tak boleh. Kerana ada kumpulan-kumpulan yang berbai'ah ni siap akal Al-Quran, pergi Al-Quran lagi, nak soyak dia ni berbai'ah. Lepas tu buat tak ingat. Buat tak ingat tu jangan, dia tak akan hilang, kerana bai'ah tadi sumpah dengan nama Allah. Isu dulu kan gagal kan, isu bai'ah, isu bai'ah gagal. Sebab apa? Kerana ia telah berkait dengan hukum, bukanlah kata saja-saja, tidak. Dan tidak ada lagi alternatif lain untuk dia memperlepaskan diri dia daripada sumpah dia tadi, nak pelepah diri, kecuali dia itu
ada perkara-perkara yang menyebabkan terbatal bai'ah dia. Contoh dia jadi pemimpin, dia berbai'ah untuk jaga kepimpinan, untuk taat. Setelah beberapa lama dia mati ataupun beralih kepimpinan, maka dia tak jadi pemimpin, dia nak ke mana? Itulah benda yang harus orang Islam ambil perhatian lah terhadap sumpah. Lalu Sayyidina Umar ni dia letak hukuman bertindak untuk membunuh lelaki tersebut kerana padel lah. Kalau lawan Al-Quran, lawan Nabi, nak Sayyidina Umar kat selalu padel. Hak Nabi ayat dah tertuduh pun tak saya terima lagi. Kalau jumpa dengan Sayyidina Umar kat kepala ada guna. Sebab Sayyidina Umar ni dia tegas. Apa sahaja yang telah diputuskan oleh Nabi dan Rasul, Allah dan Rasul, maka dia tegas. Banyak hak lain-lain hak Sayyidina Umar buat. Kenapa Nabi tak kata apa dah kalau Sayyidina Umar buat? Bila Sayyidina Umar tentukan, setelah Nabi tentukan, maka Nabi tak marah lah. Dalam tawanan perang dan sebagainya, Sayyidina Umar bunuh, Nabi tak marah. Ini dan syaitan berkehendakkan manusia sesat dengan sesat-sesatnya. Maknanya kadang-kadang kita tak sedar. Kita kata tak apalah, cuba cari jalan lain untuk keluar daripada masalah, untuk keluar daripada hukum ni. Tak ada dah hukum bentuk hak lebih ringan kau. Ini kalau Al-Quran sebut dah lagu ni, lagu mana kita nak cari hak lebih mudah, hak lebih ringan? Tak ada. Kadang-kadang orang ni dia tertipu dengan syaitan ni. Sebab syaitan ni memang kerja dia dah fazayyana lahumus syaitanu a'malahum hasanat. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum hasanat. Syaitan akan kehir dia suruh jadi nampak comel hak dia nak. Lagu mana nak buat? Pergi jumpa dengan ulama, pemimpin Islam hak lain pula tanya tentang bai'ah. Sedangkan sepakat ulama kata dah langgar bai'ah kan, dengan apa yang dijanji, hak dia buat janji tu, maka dia kena pergi cari ulama lain. Nampak comel, nampak macam bagus, tapi dia janji ni dengan ulama lain. Kerana pandangan dari segi sudut ulama ataupun mufti ni, qadhi ni atas sesebuah negara ni tak sama sesebuah negara. Syekh Ali Jumaat ni, rahimahullah, apa ni, dia tak mati lagi, tukangnya Syekh Tantawi. Syekh Ali Jumaat ni, bila dia ni ditanya dalam satu rancangan televisyen, orang tanya bab hukum ni, dia ada mufti Mesir ni boleh jawab direct. Orang telefon tanya, tiba-tiba orang yang tanya tadi lah daripada negara Kuwait, dia ada Mesir, dia ni mufti Mesir, cuma siaran dia tu boleh ditengok dalam negara-negara lain. Orang Kuwait tanya hukum, masalah dia, masalah keluarga tu selama. Bila dia tanya, dia kata, mu ni daripada mana? Dia kata, aku daripada Kuwait. Dia kata, kamu daripada Kuwait, mu kena tanya ulama situ lah, tak boleh tanya aku. Sebab aku ni berhukum dalam konteks negara aku. Kerana orang ni berbeza-beza kedudukan orang. Ini orang panggil dari segi adab dia pun ada, adab dari segi zuruh, suasana, pendapat orang-orang situ beza dengan negara lain. Kalau Mesir ni dia agak kasar sikit perangai orang dia. Kalau naik harga roti dia tu, makanan asasi dia tu, naik harga 5 sen. Naik harga 5 sen tu buat tunjuk perasaan sepanjang jalan.
Sebab kerajaan dia naik harga 5 sen. Harga roti dia Seria 20 butir. Seria roti 20 butir. Boleh makan sehari. Sehari boleh makan. Kalau keluarga ramai kat 2 kali 2 riyal beli cukup roti. Roti Aish dipanggil. Tiba-tiba kerajaan Mesir nak naik harga. Naik 5 sen. Maknanya jadi seria ni jadi 10 butir ke jadi 15 butir. Kurang dah. Tunjuk perasaan lalu. Mana orang dia kasar. Bahkan tunjuk perasaan pada negara dia ni gulingkan kerajaan ni. Bukan zaman Mursi saja. Sebelum zaman Mursi pun ada dah. Saurah dalam negara dia ni banyak dah berlaku saurah. Apa ni panggil tunjuk perasaan. Jadi cara hukum suasana dia berbeza. Berbeza. Orang sana nak nikah cukup payah. Nak nikah ni payah sungguh. Lepas tu ramai yang tak kahwin lagi. Susah nak nikah. Kerana bagi pihak lelaki ni dia bila dia nak kepada orang tersebut, maka dia kena lengkap komplit dah. Semua benda barulah dia boleh. Baru orang tu terima. Itu jadi adat dia. Kena ada rumah. Kena ada kelengkapan dalam rumah yang komplit. Berkata rumah saja tak. Semua kena ada dah. Dalam bilik, dapur komplit. Bahkan cara niti pun kena ada. Untuk persediaan perkahwinan. Baru boleh kahwin. Maknanya payahlah nak sedia. Kalau tak mampu kan, tak kahwin pasal dah. Kerana zuruh itu berbeza-beza. Dalam konteks negara kita berlaku juga berbeza. Ini. Kecuali dalam Al-Quran ni dia tidak nyatakan secara nas dan juga hadis secara nasnya tak ada. Maka dia ada lagi ijma'. Dalam ada lagi ijma'. Kita ni dia ada bagi ahli sunnah dia ada 4 sumber hukum. Dia ada Al-Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. 4 hukum. Dia ada ijma', maka melihat dan rujuk kepada pandangan ijma'. Ijma' ni hak ulama-ulama sepakat. Ulama-ulama sepakati. Ulama tempat tu tersebut. Tempat tu. Kadang-kadang kita dalam negara kita dulu. Baru boleh tengok pandangan daripada luar. Sebab tu dia ijma' ni atas dasar tengok keadaan negara tersebut. Dan juga qiyas. Qiyas ini ialah yang diqiyaskan daripada Al-Quran dan juga hadis. Contoh hukum yang diqiyaskan daripada Al-Quran. Allah Ta'ala sebut wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam Quran tak sebut jangan pukul mak, jangan pukul ayah. Tapi Allah Ta'ala larang jangan kata uff. Jangan kata uff. Maka ulama berkiaskan kepada kalau kata uff pun tak boleh, maka pukul kau kata hak lebih berat daripada tu lagi tak boleh. Ataupun mengikut situasi cara guna bahasa dalam negara tersebut. Kalau kita Kelantan kan, dia tak kata uff, dia kata tu beza dah dari segi sebutan apa ni, dari segi hujung lafaz tak serupa dah. Hak tu dengan huruf fa. Kita Kelantan ni dengan huruf ha. Dia ada keluar angin kat hidung pula. Tapi benda tu kalau Quran kata tak boleh, pun serupa tak boleh juga. Apalagi dengan hukuman yang lebih, dengan benda-benda lebih berat. Dia tak kata gitu, tapi dia jawab dalam bentuk sindir. Sindir, jawab kamu ayah ni dalam bentuk sindir. Itu pun sama lah juga. Maknanya dikiaskan lagu tu. Dan kiasan hak lain pun banyak. Kalau Allah Ta'ala kata benda yang memabuk, mengharam boleh memudaratkan itu haram, maka apa sahaja yang memudaratkan dia tu boleh jadi haram.
Apa lagi kalau perkara itu telah diiktiraf oleh orang-orang yang pakar dalam bahagian tersebut. Tak. Haram. Lepas tu dia kata kalau makan gula banyak, haram juga. Sebab dia boleh menyebabkan keciman. Nah. Tu gula tu dia ambil untuk sebagai sumber tenaga. Nah. Tapi ambil berlebih tidak kata nak jadi keharam lagi. Tapi memang sengaja nak makan untuk keciman itu. Lain lah. Nah. Dan dia tu ada manfaat untuk kegunaan manusia. Nah, orang makan untuk manis. Boleh katakan seluruh orang kata gula tu menambahkan manis. Buat air guna gula belaka. Nah, kita tak jumpa lah orang lain guna buat air untuk guna benda lain, guna tebu ke. Ada tak ramai orang yang guna dalam keluarga dia ni tak guna gula, guna madu je. Lepas tu berapa kos dia nak kena tanggung guna madu. Dalam keluarga dia tak memang tak pakai gula. Nak buat air dengan madu, buat kuih dengan madu, semua madu. Nak cari mana? Adalah sedua hak lagu tu. Penggunaan gula orang panggil secara majoriti. Tapi kalau orang itu makan benda lain untuk orang panggil contohnya ganja. Makan ganja untuk nak lalu makan, nak suruh lalu makan. Nak suruh makan lagi banyak. Nak hilangkan orang panggil rasa tak lalu makan. Tak semua orang guna untuk orang lalu makan. Ada orang yang ambil ubat hospital. Tapi dia lebih mudarat. Lebih mudarat kerana dia jadi ketagihan. Ketagihan. Kalau tak ambil tak boleh. Atau perkara seperti air ketum. Dalam air ketum dia ada bahan yang dipanggil kalau doktor perubatan sebut ni, yang menyebabkan orang tu ketagih. Ketagih dan nak. Dalam rokok dia ada satu bahan yang menyebabkan orang tu makan dia akan jadi tenang. Kerana dia otak dalam otak tu sudah ada dah. Kalau ambil benda tu akan jadi tenang. Dan dos yang diletak tu hanya sikit je. Sikit je. Tapi bila ambil hari ni dia akan jadi tak cukup dah. Kalau ambil dalam dos yang sama, dia akan nak lagi, lebih lagi. Dia kena ambil lebih lagi. Dan menyebabkan dia terpaksa ambil secara berterusan. Tak boleh nak tinggal. Payah nak tinggal. Itulah benda boleh mendatangkan mudarat. Itu dalam bab hukum yang dipanggil kias. Dikiaskan banyaklah. Bila tak ada lagi orang diambil dalam bentuk asar sahabah ni hak sahabat-sahabat buat. Ulama mengambil perkira pandangan dan juga mengambil kira perbuatan sahabat Nabi. Sahabat buat lagu ni, sahabat buat lagu ni. Contoh kita nak sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni tidak dikira dengan ijma'. Tidak diambil dengan pandangan ijma' ulama. Tidak diambil dengan pandangan qiyas. Tak ada pula dalam sunnah, dalam nas dan hadis. Tak ada pula dalam Al-Quran. Lepas tu sahabat hadisnya ialah Nabi buat dalam bentuk berjamaah. Dalam bentuk berjamaah. Dalam bentuk berjamaah ni Nabi tak buat. Tapi siapa dia buat? Sahabat. Itu dipanggil asar. Sahabat buat. Sayyidina Umar kata bagus kalau kita semaya ramai-ramai ni. Hak tu sepuak dalam masjid ni banyak puak semaya tarawih, kita buat so. Lalu semaya satu imam. Itu asar dan juga aqwalus sahabah. Banyaklah sumber-sumber hukum yang diambil kira untuk menentukan sesuatu hukum tersebut. Tetapi kalau nas itu sudah ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, maka tidak ada lagi takwil yang boleh. Orang kata nak ambil pilihan lain, tak boleh dah. Tak boleh ambil dah pilihan lain. Sebagai orang panggil nak melepaskan diri. Kecuali dia cari pandangan itu untuk melepah diri dah. Untuk melepah diri dah. Dalam Al-Quran ada dah, dalam hadis ada dah. Dia cari lagi pandangan-pandangan mungkin agak terpencil untuk melepah diri. Itu je.
Dan syaitan memang nakkan kepada orang sesatnya manusia ini dengan sesesat-sesatnya. Kalau boleh ada hukum yang lain lagi bagus. Nah, sebab itu setengah-setengah orang hukum syariat pun ada, hukum sivil pun ada, tapi lebih cenderung kepada nakkan pada sivil. Nak pada sivil lagi. Ni. Walaupun hukum syariat ni, hukum ni mahkamah syarak ni masih lagi tak boleh laksanakan undang-undang dengan sepenuhnya. Kalau kita kata hukum bab zina ke apa semua, berapa je denda, kena denda tapi kalau dia pergi ke mahkamah sivil, dia rasa lebih nak hak tu, nak banding dengan masuk mahkamah syariat. Dia ada hak jenis lagu tu. Kenapa? Setan ada sekali. Setan ni dia ada sekali. Mungkin kita kata kecek bab agama ni, setan tak masuk dah. Tak, setan masuk juga. Nah, untuk menambahkan kesesatan pada seseorang. Allah Ta'ala alam. Sekadar telah dulu untuk pagi ini. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kena lemah pada dia mesti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.